Okay guys, okay, alright. Alright, so tanpa buang masa, bismillahirrahmanirrahim. So jom Mazlan share kepada korang SOP untuk saya entry. Okay, first, apa yang saya akan buat adalah saya akan fokus untuk mencari direction dalam market. First, saya akan fokus untuk mencari direction dalam market. Ini saya punya SOP lah. Okay, SOP. First, saya akan fokus untuk cari direction dalam market sebab bagi saya benda tu sangatlah penting. As a trader, kalau kita tak tahu apa SOP kita, macam mana kita nak berjaya ataupun kita nak konsisten dalam market sebab kita sendiri tak tahu apa kesilapan kita bila kita loss. So, ini SOP yang saya pegang. So, benda pertama saya akan cari apa? Dalam direction, saya akan fokus untuk mencari SNR, D time frame, monthly, dan juga weekly. Okay. Setelah selesai saya tahu direction dari segi SNR monthly dan juga weekly, saya akan fokus untuk tengok OHLC di time frame weekly dan juga daily. Faham? Seterusnya, barulah saya akan masuk. Bila saya dah tahu direction, barulah saya akan masuk untuk saya mencari setup. Okay. Setup, kebiasaannya kita akan masuk menggunakan setup breakout SRR ataupun RSS ataupun setup reversal kosong lah, tapi yang ni kita still akan combinekan dengan SRR dan RSS juga. Share screen lah, kan saya dah tulis dah atas ni, share screen, link dekat bio. Astagfirullahaladzim. Okay, so far buat masa sekarang clear? Guys? So far buat masa sekarang clear? Jelas? Cuba komen. Boleh tak? Cuba komen. Okay, clear. Jelas, okay. So, tu satu dan kedua. So, ketiga ni lebih kepada entry lah, confirmation dan sebagainya. Okay. So, okay. First, ingat untuk konsep SNR, orang kena ingat dua benda, iaitu sekiranya price respect kawasan resisten, apa yang dia perlu buat? Sekiranya price respect kawasan resisten, apa yang dia perlu buat, guys? Sekiranya price respect kawasan resisten, apa dia perlu buat, guys? Sekiranya price respect kawasan resisten, apa dia perlu buat? Junam tahu sel. Kita nak tahu dia nak pergi mana. Okay, ingat, sekiranya price respect di kawasan resisten, price akan turun mencari kawasan price respect kawasan resisten, price akan turun mencari kawasan support ataupun opening candle yang terdekat. Ni jawapan ni. Opening candle terdekat. Faham? Okay, tulis benda ni. Jangan jadi pemalas. Kalau korang nak berjaya, korang tulis. Saya nak paksa tak boleh. Mana kita nak boleh paksa orang. So, kalau orang tu nak malas, dia tak berjaya, tu masalah dia. Tapi kalau korang rasa korang nak berjaya, korang rasa ini masa yang korang kena berjaya, dan korang tak ada jalan lain untuk korang berjaya dari hidup korang, korang buatlah benda ni supaya mungkin. Sebab depan mata saya tengok berapa ramai yang dah konsisten, berapa ramai yang dah kru. Saya pun dah tak larat ulang. Bukan nak tunjuk feedback ke apa, tak nak. Dah bukan masa dia untuk tunjuk feedback lah, sebab semua orang dah tengok benda tu dah depan mata kan. So kita patut bersyukur lah sebab kita ramai kawan-kawan kita dah berjaya dengan menggunakan SOP yang senang macam ni. Okay. And then sekiranya price respect kawasan resisten, kawasan support, apa dia perlu buat? Sekiranya price respect kawasan support, apa dia perlu buat, guys? Dia kena pergi mana? Apabila price respect kawasan support, apa dia perlu buat?
Cari resisten. Tak nak. Saya tak nak jawapan yang simple. Saya nak jawapan yang penuh. Price perlu pergi ke kawasan resisten ataupun opening candle yang terdekat. Terdekat. Faham? Faham guys? Faham tak? Maksud sekarang okey? Maksud sekarang okey? Maksud sekarang okey? Okey. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita kena faham bila kita nak mencari kawasan SNR, apa yang paling penting adalah kita nak kena pasti kawasan resisten Allah. Okay, kita kena pasti kawasan resisten dan juga kawasan support. Ini benda pertama yang kita kena pasti. Opening candle tu dekat mana? Hana warna-warna. Okey, ni nampak Untuk opening candle kita kena cari di time frame weekly ataupun di time frame daily. Okey. Okey. Kita kena pasti kawasan resistance and support. Seandainya price respect di kawasan resistance, dia akan turun mencari kawasan support. Dekat sini mindset kita adalah fokus untuk mencari setup sell. Sebab yang pertama kita fokus untuk change direction, yang kedua kita dah pegang direction, barulah kita fokus untuk di setup. Setup time frame apa? Okey, untuk setup kita akan fokus dekat time frame H4, H1 and 30. Kalau kat gold, depends lah. Kadang-kadang boleh guna sampai 15. Tapi kalau currency, H1 dengan H4 sahaja. H1 pun jarang. Selalu kita akan tengok more kepada H4. Okay? Alright. Boleh kita sambung? Boleh kita sambung guys? Boleh kita sambung? Cuba komen. Setakat sekarang okay? Saya tak nak pergi terlalu laju. Sebab saya nak make sure semua orang dapat tangkap apa yang saya ajar dan semua dapat tangkap apa yang saya explain. Boleh? Clear Okay. Last week hari apa? Hari apa Hari Jumaat lah. Kita bagi setup dan termasuk kita buat live trade. Setup apa dulu yang korang nak? Gold ke GA? GA saya bagi kat setup. Okay, korang nak pair apa dulu? Korang nak pair apa dulu? Korang nak saya share pair apa dulu untuk korang? Gold. GA bang. EA. EA saya tak bagi. Saya nak tunjuk reason yang saya bagi. Sebab waktu tu saya buat live trade. And then saya bagi reason. So yang bukan dalam channel dia tak tahu benda tu, betul tak? So saya nak share kepada yang bukan di dalam channel reason kenapa saya bagi buy, kenapa saya bagi sell. Gold ramai. Okay, tak apalah, kita bagi GA dulu, lepas kita masuk gold. Gold lah sekali ya. Okay. First kita tengok dulu pair GBP AUD. Sekarang ni kalau korang tengok dekat time frame monthly, korang nampak pair ni sedang menaik ataupun menurun. Itu soalan yang pertama yang korang kena tanya diri korang sebelum korang nak entry. Ataupun sebelum korang nak make apa-apa position dalam market, itu benda pertama. Korang kena tanya diri korang, sekarang ni price ni berada dekat mana dan tengah buat apa. Tu yang pertama. So, cuba jawab. Pair ni dia tengah buat apa? GBP AUD tengah buat apa? Okay, first, ingat apa yang saya cakap korang ni adalah semuanya adalah berkenaan dengan SOP. So kalau korang nak jadi seorang trader yang bijak, korang tulis lah. Okay. Price tengah menaik. Okay, betul. So, bila korang tahu price tengah menaik, so kena tanya pula, kenapa dia naik? Kenapa dia naik? Kelas face to face tu kat mana bang? Kita punya kelas minggu ni hari Khamis di Kuala Lumpur. Tapi tempat tu masih lagi saya rahsiakan dekat mana. Sebab kali ni saya nak buat special untuk 25 orang je. Saya tak buat ramai. Saya nak betul-betul yang 25 orang ni, saya nak tengok result diorang dalam masa 1 bulan. Waktu bulan puasa saya nak diorang meletup. Diorang meletup sebab waktu hari kelas hari Khamis ni saya akan buat cara macam mana saya growkan account. Macam baru ni lah, saya tunjuk account 300. Hari Jumaat 300 kalau tak silap saya. 300 jadi 1000. And then hari sebelum tu live trade juga
Daripada berapa 100 jadi berapa saya tak ingat. So saya nak tunjuk reason-reason macam mana saya grow account dengan cepat. Tapi ni secara face to face. Macam nak join, klik link kat bio je. Lepas tu terus PM admin. Sebab kalau tak salah saya, seat ada lagi beberapa seat sahaja. Sebab saya nak 25 orang sahaja. Okay. Dia tak ada kenakan bayaran. Dia just deposit kat account trading saja. Macam mana nak join? Klik PM admin. Candle 2 dah break. Okay, boleh kita sambung guys? Boleh kita sambung? Okay, sebab tu hari Minggu ni saya banyak buat live trade. Awal-awal tu saya banyak buat live trade sebab saya nak orang grow. Sebab kalau tidak, orang tak faham reason kan, kenapa entry kan. So saya buat terus live trade. Okay guys, sini reason. So lepas tu kita masuk buy macam tu. Tak ada nombor WhatsApp ke bang? Tak ada. Saya tak pakai WhatsApp bang, bini tak bagi. Sebab dia respect support. Okay. So, kita kena tanya, kenapa dia naik? Okay. Bila kita tanya kenapa dia naik, fokuskan kat sini. Kenapa dia naik? Dia respect apa guys kat sini? Sini kita tahu. Ini adalah kawasan support. Price respect kawasan support. Dia possible pergi ke kawasan resistance. Ataupun kawasan opening candle yang terdekat sini lah. Kan kawasan ni. Okay. So, kita tahu kawasan ni yes dia dah pecah. Kan kita tahu kawasan dia dah pecah. Tapi ni still kawasan resistance. So, untuk kita masuk buy pun still ada risk. Okay, tapi kita tahu next perjalanan dia possible dia boleh pergi ke kawasan resistance ni. Itu untuk time frame monthly. So kita boleh predict yang untuk time frame monthly kita nak fokus untuk buy. Okay. Kita buka pula cerita dekat time frame weekly. Sekarang ni saya tanya korang untuk time frame weekly. Okay, ni shadow ni saya mark. Saya tanya korang, price respect tak kawasan resistance tu, shadow tu? Price respect tak kawasan shadow tu? Dia respect tak kawasan shadow tu guys? Ni shadow ni. Shadow ni. Resistant ni. Dia respect tak? Dia respect tak guys? Dia respect tak guys? Dia respect tak? Dia tak break. So bila price respect ke kawasan resistant, ke mana dia patut pergi? Ke mana dia patut pergi guys? Ke mana dia patut pergi? Ke mana dia patut pergi? Mencari support ataupun opening candle terdekat. S or opening. Cari support opening candle. Ui, dia turun short form guys. Cari support /OP. Korang asam betul. Okay. Dia respect kawasan resistant, dia akan pergi ke kawasan support. Mana support? Support bawah sekali bang. Support ni bawah sekali dekat sini. So, selain daripada support apa dia? Opening candle. So, kita tengok opening candle kat mana? Nah, opening candle dia kat sini. Ni, yang first ni kat sini lah. Dia still respect. So, dia naik lagi. So, cerita weekly selesai tak? Selesai. Sekarang ni kita buka pula cerita kat time frame daily. Okay. Sekarang ni saya tanya korang cerita time frame daily. Dia respect tak kawasan resistant ni? 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 Dia respect. So dia kena pergi mana? Dia kena pergi kawasan support ataupun opening candle ni. Support ataupun opening candle. Okay. So kita tahu hari tu, hari Jumaat, price dia respect ke kawasan resistant, dia turun mencari kawasan support ataupun opening candle. Dan pada waktu yang sama, waktu tu price berada dah sampai kat kawasan opening candle. Okay, price dah sampai kat kawasan opening candle. So apa yang patut kita buat? Barulah kita pergi jump kepada SOP kita yang kedua. Kita dah tahu lah, price SNR kita dah tahu. Nak pergi mana? OHLC. Sekarang price sampai kat kawasan OHLC. Dah sampai. So barulah kita masuk dekat setup. Faham tak? Barulah kita masuk dekat setup. Setup tu maksudnya apa? Barulah kita cari dekat time frame H4, ada tak SRR ataupun RSS. Okay. Kalau kita tengok dekat time frame H4 sekarang ni, korang nampak tak dekat sini ada sebuah support yang dia buat kenaikan, dia pecahkan satu resistant, dia pecahkan dua resistant, dia buat new resistant. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak join kelas face to face tu nak check kat mana? Kena check dekat Tele. Klik link dekat bio. Nampak? Nampak tak guys? Nampak tak?
Nampak tak tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan nampak tak? Nampak? Cuba komen guys, cuba komen. Nampak? So, itulah reason macam kenapa Mazhar ajak korang masuk buy. Dan paling penting, nak exit dekat mana? Opening candle dia pula. Nampak? Dia respect support, dia mesti naik cari ke kawasan resistant ataupun kawasan opening candle. So, daripada sini bila kita buy tu, kalau sini ke sini ada dalam 45 pip. Tapi kalau ikut dia fly ni sampai 60 pip lah. Tapi ni reason dia. Faham tak? Nak tanya bang, boleh tolong tradekan untuk saya tak? Saya kalau orang tu family saya, wife saya ke, adik-adik saya ke, mak ayah saya ke, saya tolong lah. Sebab dia orang family saya. Tapi kalau orang yang luar, saya tak buat. Ya, nampak? Ulil akli, nampak? So itulah reason macam mana kita masuk buy pada hari apa? Hari Jumaat tu. Faham? Faham guys? Faham maksud sekarang? Maksud sekarang faham tak? Clear? Clear tak guys? Clear? Tuan-tuan dan perempuan? Tak nampak candle? Tekan link dekat bio. Ya Allah. Doni. Doni. Tekan link dekat bio. Faham je lah insyaAllah. Lupa close 60 pip. Kenapa lupa? Okay, clear? Boleh kita sambung? Boleh kita sambung tuan-tuan dan perempuan? Nak lagi cikgu pair lain? Okay, tenang-tenang. Boleh? Okay, so okay, korang nak pair apa? Saya bagi korang dulu. Omar Subdi yang dah dapat link tu maknanya dah boleh join face to face kan? Yang dah masuk ke dalam channel apa nama kelas face to face tu, orang tu dia akan dapat detail tempat untuk dia pergi kat mana. Sebab dulu kita buat dekat satu tempat tapi sekarang kita buat kat tempat lain. Pair EA NZDJPY. Ui, macam oh. NZDJPY. Saya cuma trade gold. Yelah awak trade gold tapi orang lain trade pair lain juga. Okay. So, let's go. So, sama untuk pair. Untuk Pantai Timur tak ada bang. Untuk Pantai Timur tak ada. Tapi minggu depan saya turun Pantai Timur. Saya turun ke Terengganu dan juga Kelantan. Minggu depan. Hari hujung minggu lah. Saya turun ke Kelantan dan juga Terengganu. Minggu depan. GBP, JPY. Takut dengan currency. Kat Penang buat face to face Ustaz. Dulu saya buat. Last year saya banyak buat face to face dekat Penang. KL. Lepas tu saya pernah buat kat Johor. Lepas tu saya dah malas buat face to face lah. Okay, saya malas buat face to face. Lepas tu saya buat online je. Sebab macam mana? Saya nakkan komitmen. Sebab saya tak suka. Okay, saya cakap terus terang. Bila saya buat face to face, saya perlukan bajet. Orang datang free. Betul tak? Tak perlu bayar. Saya tak kenakan bayaran pun. So bila saya nak kena travel, saya kena keluarkan duit. So benda tu taklah jadi masalah pun, InsyaAllah. Okay, Allah memudahkan je benda tu. Cuma problem is bila kita pergi buat kelas face to face, tapi kita tak dapat komitmen. Maksudnya bukan komitmen orang datang penuh je kelas. Tapi komitmen selepas kelas. Maksudnya dah tak bagi homework, faham tak? Dah tak buat back test. Macam mana nak grow kalau benda tu tak buat? Tapi yang buat tu ramai lah juga. Tapi saya nak result yang banyak. Faham tak? Saya nak ramai, nak tengok ramai orang grow. So barulah daripada situ kita puas hati. Faham tak? Kita puas hati. Assalamualaikum. Lama masuk dari kampung. All the best bang. Thank you. Okay. So kita dekat pair. Sekarang pakai broker apa bang? Kita Vestrado. Okay. So sekarang ni kita dekat pair Euro AUD di time frame monthly. Sama juga. Sekarang ni price kat mana? Kat tengah-tengah, betul tak? Cuba kita tengok. Okay, dia dah respect belum kawasan resistant opening candle? Kalau ikutkan dia tak sampai lagi. Betul tak? Kalau ikutkan dia tak sampai lagi. Tapi ada positif macam dah sampai lah. So, tak berapa clear. So, kita anggap macam dia dah sampai. Kita buka pula cerita dekat time frame
apa nama weekly sekejap lagi. Okay, ni monthly. Dia sampai kawasan resistance. So high possibility kita nak fokus untuk mencari sell lah. Okay. Kita buka pula cerita dekat time frame weekly. Okay. Bila kita buka kat cerita kat time frame weekly, okay, cuba fahamkan dia respect apa ni guys. Dia respect apa ni? Cuba beritahu saya, dia respect apa ni? Cuba korang beritahu saya, dia respect apa ni? Dia respect apa? Price respect kawasan resistant. Betul tak? Opening candle. Betul? Price respect kawasan opening candle tu dia kena turun pergi mana tuan-tuan? Dia kena turun pergi mana tuan-tuan? Beritahu saya. Price respect kawasan resistant dia kena pergi mana? Kawasan support ataupun kawasan opening candle. Okay, so kalau support bawah sekali. So kalau opening candle yang terdekat sini. So dia sampai tak kawasan ni? Dia sampai tak kawasan opening candle ni? Dia sampai tak kawasan opening candle ni? Sampai. So bila sampai dia kena naik balik kawasan resistant ni kat sini. So sekarang ni saya tunjuk korang backtest lah contoh. Macam nak cari setup. Okay. Contoh lah price daripada atas ni nak turun ke bawah. Korang dah tahu dah daripada weekly nak cari sell. Bolehlah jump terus kepada time frame H4 untuk cari RSS ataupun time frame H1. Antara dua tu lah. Tapi saya sarankan time frame H4. Ni H4 ada RSS tak nampak jelas. So saya buka H1. Okay. Okay. Okay, so kita jump pergi. Great brother, you are great boss. Okay, kita jump dulu pergi ke time frame H4 dulu. So kalau korang nampak price daripada sini, dia buat kejatuhan. And then dia punya break tak kau support ni? Yes, dia punya break. Apa yang break dia? Daripada sini. Cuba perhatikan, ada sini ada sebuah resistance. Dia buat penurunan. Dia pecahkan satu support, dia pecahkan dua support. Nampak? Dia close as breakout bawah tu. So pullback. Kawasan resisten ni lah menjadi kawasan untuk kita nak sell. Tu dia punya SOP. Maksudnya daripada satu kita mencari SNR, kedua kita tengok OCLC dan sebagainya, kita dah pegang kepada satu direction, barulah kita fokus untuk mencari sell. Macam tu. Faham? Faham tak? So, Mazhar, kalau kita dah tahu cara cari sell, bila dia touch support, kita buat apa? Bila price dah touch support, untuk korang nak fokus buy, korang fokuslah cari SRR pula. Mana SRR? Contoh, carilah. Ni contoh S, break R, break R, break R, new R. Pull back. This is tempat untuk korang buy. I question you, boss. Yes, what you want to ask me? Pailakan. Okay, faham tak masa sekarang? Ni Azim, jangan tertidur je. Masa sekarang okey guys. Abang Zainuddin kita jaga-jaga. Api rokok tu kena skrin dia. Jaga-jaga. Oi, Abang Din kita kat mana tu bang? CJ banyak kat belakang tu bang. Kat office ke? Abang Din kita kat mana tu? Saya kan. Saya apa nama orang-orang berumur kan. Saya suka tak. Sebab saya baru ni saya dapat satu result daripada orang-orang yang berumur juga. Mantap. Dia pernah apa? Attend saya punya kelas PC lah. Okay. And then saya tengok result dia flip account tu apa. Saya kata ini gila-gila guys. Rumah. Breakout dia close candle luar shadow ke? Apa tak faham. Maaf tuan. Tuan boleh ulang RSS. RSS sekejap UCHFH apa tu? Okay. Buat sekarang okay Pair Euro AUD. Clear? Saya kalau boleh saya nak create lagi sebelum raya lah. Kalau boleh saya dapat 5 orang. Okay, 5 orang.
Kalau boleh saya dapat 5 orang trader-trader legend yang umur 50 ke atas. Saya nak tengok dia orang achieve lebih daripada 10k USD satu bulan. Saya tahu benda tu bukan benda yang tak logik, benda tu realistik je. Tapi kalau orang tak pernah dapat, dia akan anggap benda tak realistik lah. Amin ya rabbal alamin. Sebab orang-orang yang berumur ni korang kena faham, dia orang ada satu benda yang macam contoh saya bagi satu contoh. Kalau orang-orang muda, dia fikir apa? Kalau aku lost duit tak apa, aku boleh kerja. Betul tak? Tapi kalau orang berumur ni, kalau habis duit, habis guys. Sebab tu dia orang punya komitmen sangat tinggi. Okay, so next. Korang nak pair apa guys? Betul tuan. Capital berapa tu Ustaz untuk grow macam tu? Depends lah kepada kemampuan dia. Tapi kalau capital dia tak besar, 500 USD je, dia ambil masa sikit lah. ZAU USD gold nak flip boleh, kena sabar je. Dia bukan sabar, dia kena tunggu quality setup. Lepas tu kena berani untuk hold lah. Okay, next. Pair apa nak? Breakout zone kena luar zone. Kalau keluar dalam zone kira shadow breakout. Tak, dia close body as breakout baru dikira sebagai breakout. AUD USD. Ui, Azam Nordin. Lama guys, menghilang ni. AUD USD ada apa tu Azam? Kenapa dengan AUD USD tu? Okay, kita tengok AUD USD. Okay, sekarang ni saya nak korang beritahu saya. Apa yang kita nak kena fokus sekarang, direction untuk depan mata korang ni. Ustaz, bila hold tak BE lah, letak lah. Mesti lah. Direction apa? Beritahu saya guys. Allah. Direction apa? Fokus apa? Sell. Kenapa kena fokus sell? Beritahu saya, kenapa fokus sell? Kenapa korang kata kena fokus sell? Okay, sebab respect resistance. Betul lah. Sebab price respect kawasan resistance, dia kena turun cari kawasan support. Kawasan support ataupun kawasan opening candle. Okay, sekarang ni opening candle dia pun dah tembus. So still kita fokus untuk cari sell. Betul. So mantap. So contohlah kita dah tahu direction kan. Kita try lah back test apa yang jadi minggu ni. Minggu lepas kita tak kisah. Okay. Sebelum ni korang nampak dia buat penurunan, turun dan turun. Okay. So cuba buka time frame daily ataupun H4 ke, H4 tak saya set up. Okay, carilah set up RSS. Okay, contoh. Saya ni SOP lah, betul tak? Korang dah okay. Korang dah belajar direction, betul tak? Korang dah tahu SOP 1 adalah direction. SNR and OHLC. Betul tak? OHLC. Itu satu. Yang kedua, korang fokus apa? Barulah cari setup SRR or RSS. Time frame berapa? Time frame berapa guys? Komen. Time frame berapa? Time frame berapa? Masuk HCC apa teacher? HCC tu open, high, low, close. H4, H1 betul. So kita fokus time frame H4 ataupun time frame H1. Okay. So jom. Okay. Kita tengok daripada atas price turun. Okay. Ada tak? R. Dia buat penurunan. Pui, junang kau. Dia break apa? Dia break satu support. Dia break dua support. Dia buat new support. Pullback. Boleh sell tak? Boleh sell tak? Boleh sell tak guys? Boleh sell tak? Boleh. Nampak? Tu contoh dia. Okay, itu yang pertama. Satu setup. Yang kedua, dekat sini. R. Break S. Break S. New S. Pullback. Boleh sell tak? Boleh sell tak? Boleh sell tak? Nampak? Korang nampak reason-reason yang korang nak nampak? Sekarang korang dah tahu SOP. Betul tak? Dah tahu SOP. Benda, bukan saya ajar korang benda yang complicated, yang korang nak kena mark sana, sini. Korang kena faham konsep.
first kena tahu perjalanan. Dia nak naik ke nak turun, kena tahu benda tu dulu. Bila korang dah tahu nak naik nak turun, barulah korang cari setup. Nak tekan tak yakin, oi dah buat live trade pun takkan tak berani tekan lagi. Live trade saya bukannya tekan 0.011 layer tau. Saya tak tekan 0.011 layer. Saya tekan betul-betul ni tekan walaupun akaun tu kecil. Mana? Saya tekan betul-betul dengan korang waktu live trade walaupun akaun tu tak besar. Mana? Ni akaun kecil lah sebab akaun ni dah withdraw tu. Ni nampak ni. Saya tekan betul-betul sama dengan korang waktu live trade. Ni. Daripada 300 pergi ke 700, 700 pergi ke 800, 800 pergi ke 1000. Nampak? Lepas tu withdraw, start balik dengan 30. Lepas tu 30 jadi 100% balik. Nampak? So, yang ni semua live trade Bukan saya tekan seorang-seorang ni. Ni, saya layer ni semua, account live dan saya ajak korang live trade. Ni. Maza, live trade tekan tepat-tepat 006 akaun demo ke? Nampak kena tekan link kat bio. Betul. Akaun real, okey. Alhamdulillah, tutup. Nampak? So, kena berani lah. Faham tak? Kena berani lah. Tahu tak tu yang gerun tu? Alamak. Berapa hari tu Abang Zainuddin kita? Tapi tuan ada masa Direction cakap nak support tapi tu ada market buy macam mana tu? Dah ada dekat lower time frame. Untuk masuk scalping buy boleh masuk buy. Dari 300 jadi 1k. Yeah. Hello boss, reply please. Why? What you want me to reply? Palia Khan. Okay. Cikgu dan entry nak exit kat mana? Boleh tengok dekat apa nama? Opening candle juga ataupun nearest SNR. Mazhab boleh ajak asosiasi. Saya baru je ajar tadi. Okay, clear. Sama je guys. Kalau korang cari RSS ni, bersepah-sepah ada nampak ni. Ni pun RSS lagi. Break S, new S, pullback, sell. Ha? Tak bagi. Tengah sekejap. Saya berikan pen ni. Jangan wait. Jadi tengah kelas. Saya cerita. Okay. Okay. Macam mana nak tahu price respect ke tak? Lama. Ini cara jap. Ya, jap. 10 minit. Jangan ada TikTok. Mana dia ada baby. Oh ya. Ya saya. Okey. Jadi kelas sekejap je. Zara duduk sana. Ya sayang. Zara duduk sana. Okey. Dia bagi ni. Tengok. Okey. Zara tengok ni. Okey. Loh. Okey. Nah. Dia buka Zara. Cocomelon. Nak tengok Cocomelon. Dia tengok Cocomelon dengan friend. Jangan mami. Tu. Main bawa Zara tengok Cocomelon. Tengok Cocomelon. Oh, dia sayang, Mam. Dia sayang, Mam. Sayang. Okay. Okay, wait. Alhamdulillah, thank you so much, Sat. Okay. Tembal lollipop. Tak boleh, kecil lagi. Baru 1 tahun. Okay, so ni contoh untuk pair AUD USD. Sama nampak, korang nampak? Ada R, break S, new S. Pullback, still boleh sell. Nampak? So, korang kena praktikkan lah benda tu dan kena yakin lah dengan SOP. Barulah korang boleh jadi seorang trader yang berjaya. Okay, sekarang kita nak masuk dekat pair gold. Sebab tak lama, bini saya, baby dah tunggu sebelah. Okay, boleh kita teruskan? Betul. Okay, so sekarang ni monthly price respect, kawasan resistant. Jauh guys, nak pergi opening candle pun dah tak ada yang fresh. Yang ada support So saya mark lah SNR ni sebagai stopper dia yang terdekat. Okay. Saya buka pula time frame weekly. Okay. Fahamkan perjalanan dia dulu. Contohlah Chelsea. Saya pergi cepat sikit sebab baby tunggu sebelah. Okay. Daripada atas, dia respect kawasan resistant. Dia turun mencari opening candle. Sampai. Dia respect opening candle sini. Respect opening candle naik. Mesti cari kawasan resistant balik. Sampai. Nampak? Dia respect kawasan resistant ni. Dia mesti turun cari kawasan opening candle dia balik.
sampai. Dia respect kawasan opening candle ni. Dia naik, mesti je kawasan resistance balik. Sampai juga. Nampak? Perjalanan dia tu, benda yang sama berulang. Kena nampak? Benda yang sama berulang. Respect resistance ni, mesti turun cari. Ni dah tak ada opening candle. Support. Alamak. You ambil dulu, you ambil tisu. Darah? 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 Aduh, darah. Dia respect kawasan support. Dia still naik ke kawasan resistance. Respect resistance. Mati balik kawasan support ni. Nampak? So, benda yang sama berulang hari dan hari. So, sekarang ni saya tanya korang, dia respect support ni dia pergi mana? Dia mesti pergi ke kawasan resistance ni balik. So, kita tengok kita mak je. Jangan pening-pening. Oh, cerita yang terdekat dah lah. Cerita panjang-panjang dia korang pening pula. Dia mesti naik cari kawasan resistance. So, bila buka dekat time frame daily ataupun H4, daily. Okay. Dia respect support daily. Mestilah dia kena mati dekat kawasan resistance daily sini. Dia sampai resistance daily atas ni. Dia mesti turun ke kawasan support ni balik. Ni support ni balik. Dia sampai support ni. Mesti dia naik balik ke kawasan resistance daily ni. Nampak perjalanan dia tu? Perjalanan dia tu sentiasa respect. Cuma tak tahu. Korang tak tengok benda ni. Okay. Cerita kat H4 sekarang ni. Dia respect support ni. Dia kena pergi mana? Dia kena pergi ke kawasan resistance. Sini. Sini belum sampai. Nampak? Sini dia naik. Yes, betul kita ada sell kat sini. Junam. Lepas tu dia spike ambil atas. Kita sell lagi. Pum, junam lagi. Nampak? Sebab kita tahu perjalanan dia nak turun. Faham? Itu reason macam mana saya baca storyline satu demi satu secara detail. Faham? Faham guys? Walaupun korang rasa saya explain sedikit laju, ya saya kena lajukan sebab baby ada kat sebelah. Okay, clear? So untuk hari besok, saya expect akan ada berlaku sideway. Okay, akan ada berlaku sideway. Okay, saya expect akan ada berlaku sideway sebab satu, price ada kat kawasan support. Kalau dia naik pun dia akan pergi ke kawasan opening candle daripada resistance kat sini. Dia akan bermain dalam range tu saja. Sebab selepas pada tu barulah dia akan buat breakout sell atau breakout buy dan depend juga pada data CPI pada hari Selasa ni. Okay, so hari Selasa ni insyaAllah dia akan buat yang gila-gila. Okay. So clear guys. So itu saja buat masa sekarang. Sebab baby pun ada kat sebelah. Kita jumpa esok. Alright. Alright guys. Kita jumpa besok insyaAllah. So guys, siapa yang nak join kelas ataupun nak join live trade besok, korang boleh PM admin terus. Korang klik link dekat bio. Kalau di TikTok korang klik link dekat bio, terus korang PM admin untuk korang join live trade bersama dengan saya pada besok. Saya akan pakai akaun biasa je. Kalau live trade, maybe akaun 300 ke, akaun 500 ke. Saya tak pakai akaun yang terlalu besar lah untuk sama dengan korang. Ataupun, depends. Kalau ada ramai yang pakai 150-200, saya pakai 150-200. So, and then siapa nak datang untuk hari Khamis yang punya face-to-face class, korang boleh PM admin dekat Tele. Okay, korang klik link dekat bio, nanti boleh PM admin. Malam masih muda, asal kau duduk tak bawah tu lirik lagu yoi. Oi, tak tahu lah kenapa tak boleh PM admin, itu saya tak pasti. Okay, alright guys, so itu sahaja daripada saya. Saya harap video pula kelas malam ni bermanfaat untuk orang dan mudah-mudahan memberi 1001 makna untuk orang. Alright, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok dalam live trade. PM admin guys untuk join live trade. Bye bye.